Okey, terima kasih kepada rakan-rakan Ehsan dan juga Haji Nazri bersama tetamunya Najwa Mahidin tadi di WTC. Haji, terima kasih bagi dodol untuk kami di Bukit Kewangan walaupun dah berapa lama tak jumpa? 60 hari lebih. 2 bulan sejak PKP. 2 bulan. Tidak kerana PKP 18 dan Mac. 18 Mac kerana COVID-19. Anda bersama saya Zulfitri Yusof Dan saya Cynthia Eng bersama anda, dan kita nak ucapkan dahulu selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton Astro Awani. Tapi Cynthia, apabila kita bercerita mengenai Hari Raya Aidilfitri ini, sudah pasti saya tak pernah merasa Hari Raya seperti ini dalam keadaan seperti ini. Tapi Hari Raya juga mengajar kita erti kesyukuran, mengajar kita erti untuk menghargai orang di sekeliling kita, walaupun tak dapat balik raya, tak dapat berkumpul, mengunjung, dapat ucup terdapat tangan, maaf-maafan, tetapi saya rasa kita kena, seperti kita selalu discuss di Awani lah, new normal kita new perlu normal. Dan saya rasa adjust. pagi tadi kita menghargai perkara-perkara yang kecil. Yang sebelum ni mungkin kita ambil mudah. Contohnya kita nak keluar rumah, nak memandu, benda-benda simple sehinggalah benda yang lebih besar, contohnya tahap kesihatan kita. Tapi Cynthia, saya rasa ada individu yang cukup terkesan dengan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, dan ianya kerana COVID, dan itu tidak lebih lagi yang terkesan ialah mereka yang menjadi mangsa virus pembunuh ini. Ada di antara kita yang kehilangan ahli keluarga kerana COVID-19. Ada isteri yang kehilangan suami, anak-anak kehilangan ibu atau bapa, dan juga ada juga yang bernasib baik kerana sembuh, kerana tahap sembuh COVID-19 di negara kita cukup tinggi. Alhamdulillah, lebih daripada 80% tinggi hari ini. Dan saya rasa antara individu yang cukup bertuah merasai keperitan COVID-19 ialah selebriti Ashraf Muslim yang menyertai kami melalui Skype pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Ashraf. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Alhamdulillah, nampak bersinar-sinar dan juga sihat nampaknya di situ. Ashraf, umum mengetahui Ashraf salah seorang daripada pesakit COVID yang sudah berjaya pulih dan juga sudah cukup tular dan juga viral cerita mengenai Ward 31. Itu kita cerita kemudian. Tapi saya nak tanya Ashraf, apa Ashraf pelajari selepas sembuh daripada COVID? Bukan sahaja mengenai Aidilfitri, bukan sahaja mengenai Ramadan, tetapi erti kehidupan sebenar. Tadi saya dengan Cynthia bercerita mengenai bagaimana perlunya kita menghargai perkara-perkara di sekeliling kita. Jangan ambil mudah kesihatan, jangan ambil mudah perkara-perkara hubungan sesama saudara, jangan ambil mudah juga mengenai arahan daripada pihak berkuasa untuk duduk di rumah dan sebagainya. Ashraf sendiri mungkin lebih dekat dan juga lebih absah untuk cerita pasal perkara itu. Okey, saya rasa sudah satu Malaysia dah tahu dah tentang saya kena COVID, dan banyak dah saya menceritakan tentang pengalaman saya. Tapi soalan berbeza dengan sebelum ni, di mana apa yang saya pelajari di sini ialah redha dengan apa yang Allah berikan pada saya, dan juga yang diberikan itu dengan penyakit sebagai pesakit COVID. Dan bila kita ada rasa bermasalah dari segi penyakit ini, kita akan mula dekatkan diri dengan Tuhan. Lepas dalam masa yang sama, saya merindui silaturahim yang telah dilakukan dibina sewaktu dalam Ward 31 bersama rakan-rakan yang lain, dan banyak aktiviti yang kami lakukan yang tidak boleh saya lupakan sampai sekarang. Dan di sudut hati saya amat merinduikan bulan Ramadan ini. Bila dah lepas, sekarang kita dah bulan Syawal sekarang ni, Ramadan ini memang saya akan rindukan, teramat-amat rindu dengan apa yang telah berlaku sebelum ni. Dan perkara yang berlaku ni adalah, walaupun orang kata COVID-19 ni adalah satu penyakit yang berbahaya, tapi bagi saya itu hanyalah asbab untuk saya dijaga sebenarnya. Allah nak tengok hati saya, nak tengok iman saya, dan tengok bagaimana kita nak kuatkan semangat kita bila dalam buat tu. Dan banyak yang saya pelajari melihat apa yang berlaku dalam diri kita, muhasabah diri kita, kenal kawan-kawan yang daripada pelbagai kaum, daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama, dan juga mereka ni satu benda je yang dia nak bila dalam waktu, dia nak tenang je dalam hidup, tak ada benda yang lain. Itu yang benda saya rasa semua manusia nak, berjaya atau tak berjaya, walaupun kita semua akan mati, macam mana pun semua akan mati. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi saya diberi peluang untuk jadi pesakit COVID, dan diberi peluang kesihatan yang cukup, dan juga diberi peluang untuk bersama-sama keluarga. So saya melalui pelbagai fasa sebelum Ramadan, masa Ramadan di Wad, dan masa Ramadan juga saya bersama keluarga, dan saya dapat berhari raya bersama ahli keluarga. So
So benda yang saya rasa macam my life is so colourful. Itulah saya rasa macam diwarnai dengan pelbagai cerita dalam hidup saya. So saya rasa benda ini adalah satu anugerah bagi saya yang Allah berikan kepada saya. Itulah kita senang nak dapat, orang lain tak dapat. Dan ini nikmat. Walaupun kita susah, bukan yang dibagikan, tapi dibagi nikmat yang lain yang orang lain tak dapat. Okey, Ashraf, kita nak tahu dengan lebih dekat pengalaman di Ward 31 bersama rakan-rakan yang lain dan juga pesakit COVID-19. Tapi sebenarnya saya ingin nak tahu, ingin nak imbas kembali ketika Ashraf tahu Ashraf positif COVID-19. Perasaan itu bagaimana? Apa yang terlintas di fikiran Ashraf ketika itu? Wajah siapa yang terbayang bila Ashraf diketahui adalah positif COVID-19? Semestinya ke ahli keluarga saya, isteri dan anak-anak saya. Sebab sewaktu 31 hari bulan saya pulang daripada Scotland, tiba di KLIA pada 31 hari bulan tu, salah seorang daripada kru pada kami telah dimasukkan ke dalam hospital sebab dia punya pernafasan tidak baik. Selepas 4 hari didapati beliau adalah sakit COVID, positif COVID, dan saya close contact dengan dia. So, bayangkanlah bagaimana perasaan waktu tu. Misalnya saya nak terangkan dengan ahli keluarga saya, dan waktu tu nasib baik saya membuat tindakan awal itu buat saya kuarantin di rumah seorang diri. Family tak ada, anak-anak semua tidak ada. Jadi waktu tu dalam proses beberapa hari dengan perasaan yang macam berdebar-debar kan. Betul bila dapat jawapan pula kawan seorang demi seorang yang dapat positif COVID, dan saya punya result belum keluar lagi sampai 10 hari bulan 4 baru keluar. So memang tak tentu arah lah. Ya. Kita dalam pemikiran memang, saya dalam pemikiran saya, okey, memang saya akan kena COVID. Tapi di sudut hati saya deny. Saya masih cakap, tak kena. Belum. Mungkin orang lain kena, saya tak kena. Saya deny. Sampailah pada 12 hari bulan, saya cek sekali lagi pada 10 hari bulan, 12 sudah result saya. Dan doktor call daripada KKN, beritahu Ashraf, kamu positif COVID. Oh, memang saya tak tahu macam mana saya nak terangkan pada ahli keluarga saya, sebab dia orang telah menunggu saya sebulan sebelum tu, sebab saya syuting di luar negara di Scotland sebelum tu pada awal bulan 3. So akhir bulan awal bulan 4 pula saya kena masuk hospital. 12 bulan 4 saya masuk hospital. So dalam proses tu berapa lama saya tak jumpa mereka orang. Ashraf, ya. mungkin kalau saya dapat tanyakan, apabila Ashraf mengatakan bahawa saya mungkin kena, saya mungkin dijangkiti COVID, tapi Ashraf menafikan perasaan itu ada sebagai seorang manusia. Mungkin Ashraf sekarang ni fasa itu sudah sembuh, alhamdulillah. Tetapi penafian itu juga mungkin ada di kalangan mereka yang tidak pernah kena COVID-19, yang ketika ini merasakan bahawa penting lagi balik kampung daripada untuk menjaga keluarga dengan tidak berhubung dan tidak menjangkiti COVID-19. Jadi Ashraf, apa yang Ashraf boleh katakan bahawa perkara-perkara seperti basuh tangan, penjarakan sosial, kalau sayang mak ayah kita, jangan jumpa, bawa penyakit, dan jangan ada denial syndrome itu sehingga menafikan realiti sebenar pada ketika ini, Ashraf. Betul. Macam inilah apa yang saya terangkan pada mereka yang nak balik rumah boleh, tapi kena fikir. Once you ada COVID, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak akan jumpa dengan ahli keluarga ataupun tak jumpa langsung. So fikirlah masa-masa kalau kita nak pergi rumah family kita, nak jumpa mak ayah kita, adakah kita ni pembawa COVID ini. Kadang kita, contoh saya ni, once saya balik daripada UK, sampailah saya masuk hospital, hari yang ke-16 baru saya ada simptom. So 14 hari saya tak ada apa simptom pun. So kalau saya tak pergi check, kalau saya tak pergi buat check sampel apa semua, saya dah menyebarkan macam-macam dan macam-macam tempat dah virus COVID. So bagi mereka yang nak balik raya, nak jumpa balik keluarga, fikirlah masa-masa. Sebab kita tak tahu kadang virus COVID ni ada dalam badan kita yang kita tak sedar. Jadi kena hati-hati. Mesti apa yang kerajaan telah sarankan, jaga kita punya kebersihan, tangan, sanitizer, semua pakai mask, semua kena jaga jarak antara sama lain. Dan yang paling penting, jangan takut kalau di kalangan kita ni ada
COVID yang ini, yang ada simptom, terus cepat-cepat jumpa dan jangan takut kita untuk reveal pada doktor ataupun pada pihak yang bertanggungjawab. Sebab review itu penting. Kita kadang once ada COVID, tak semestinya kita nak simpan pada diri kita. Kita kena beritahu sedetail-detailnya terhadap pihak BKM supaya dia dapat trace siapa lagi yang boleh terlibat. Sebab kebanyakannya mereka yang sebelum ni kenapa tiba-tiba banyak, sebab ramai yang tak reveal. Itu masalahnya. Tapi alhamdulillah bila ada pendekatan, pendedahan oleh kerajaan, pihak media, so alhamdulillah ramai yang dah cuba berterus terang. Dan sebelum ni dan sekarang ni dah makin lama kurang tu, syukur pada Allah SWT. Tapi saya sarankan COVID-19 ni masih ada di luar sana. So berhati-hati kawan. Okey Ashraf, mungkin seperti Ashraf kata tadi ada hikmah di sebalik dijangkiti COVID, penderitaan tersebut, tapi juga Ashraf ada silaturahim yang terbentuk ketika berada di Ward 31 bersama dengan pekerja kesihatan, dengan pesakit-pesakit lain yang antara lain adalah jemaah tabligh. Dan mungkin boleh ceritakan pengalaman tersebut yang paling terkesan di hati, emosi. Tapi Ashraf, alang-alang cerita pasal pengalaman tu, buatlah ucapan raya juga bersama saudara-saudara yang baru Ashraf kenal di Ward 31 itu, dan juga namakan petugas-petugas kesihatan frontliner yang begitu Ashraf rasakan kita perlu tribute untuk Hari Raya Aidilfitri ini, Ashraf. Ini nak ucapan ke ataupun nak cerita mana satu ni? Dua-dua, teruskan saja. Okey, banyak pengalaman yang saya bersama-sama dengan pesakit-pesakit di Ward 31 tu, kebanyakan daripada jemaah tabligh, dan mereka ada yang keluar masuk, datang dan pergi itu perkara biasa di dalam ward. Jadi setiap yang datang tu ada buat cerita yang masing-masing, ada buat pengalaman yang masing-masing, dan banyak menceritakan ilmu dan bersama-sama dengan saya, menceritakan tentang masalah, perkongsian masalah. Itu yang menyebabkan lagi kami rapat antara satu sama lain. Dan yang paling seronok, aktiviti yang kami lakukan selalu ialah sembahyang solat berjemaah bersama-sama, di mana kalau kita nak sembahyang di luar dekat masjid mana-mana pun tak boleh kan, kena tangkap sebab kita berkumpul. Tapi kalau di dekat wad tu tak ada seorang pun nak kena tangkap. Kita digalakkan lagi untuk solat bersama, dan kita digalakkan untuk baca Quran bersama, dan selepas solat kita akan baca buku kitab hadis yang sebelum ni saya tak pernah buat, dan saya amalkan, saya buat dekat sana. Bagi benda itu benda yang baru bagi saya, dan saya rasa seronok. Dan seronokkan itu membuatkan saya lebih tenang. Memang kita dalam hospital, kita nak buat apa lagi? Duduk hospital, duduk atas katil tu. Saya duduk hospital selama 25 hari. Dan tengok benda yang sama kan. So daripada situ kita kena cari inisiatif untuk bagaimana untuk menenangkan hati kita. Kalau tak, kita akan rasa down. Bila nak buat swab ni, tengok positif lagi. Tengok swab positif lagi. So jadi nak menjadikan diri kita positif ni, kita kena sentiasa positif. So, kena cari aktiviti yang boleh memberikan diri saya, kita semua dalam keadaan yang bahagia. Dan sebenarnya, saya nak kesempatan saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azlin, ketua pakar yang handle in charge di PTKM, Pusat Kawalan Kursus Negara, yang cukup baik mengurus kami di sana, dan juga pada sahabat-sahabat saya, Haji Osman, jemaah-jemaah tabligh, Haji Samsul, dan juga ramai lagi kawan-kawan saya yang berjemaah daripada kluster Kayangan. Kluster Kayangan. Cik Fahmi daripada Terengganu, dan juga budak-budak madrasah daripada Pemburu, Indonesia, yang Ibrahim, Amal, dan siapa lagi, Aiman, dan juga Zafar. Mereka semua baik dengan saya, dan juga ada Pakcik Hussein daripada Selangor Mansion, dan juga kluster Pasar Borong, itu Mr. Lee, dan juga Encik Usman. So mereka semua ni bersama-sama dengan saya, dan saya mengucapkan saya maaf kalau saya silap selama saya bersama-sama dengan anda semua. Mungkin ada tulis kata, kadang kalau kita push buat perkara yang baik, kadang mungkin ada yang terasa. Saya minta maaf sangat-sangat. Bulan Syawal ini saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. InsyaAllah Allah dah bagi kita keberkatan, Allah bagi kita kesihatan yang cukup, jayalah amalan kita. Jangan lupa buat 31 dulu akan memberikan kenangan yang cukup hebat bagi kita semua. Ashraf, raya tahun ni, pagi raya tadi dengan keluarga, bagaimana suasana tadi? Alhamdulillah, dan dengan keluarga saya, mereka semuanya happy, dan ada dapat makan ketupat, rendang, apa semua, buah kacang dengan nasi empit, itu yang menyebabkan lagi saya seronok kan.
Tapi bila makan-makan tu, saya ingat juga kawan-kawan kita yang tak buat tu kan. Alhamdulillah ada hikmah, ada perkara yang kita pelajari. Terima kasih Ashraf. Terima kasih, Ashraf. Kerana sudi bersama kami. Alhamdulillah sudah sihat. Kirim salam ahli keluarga, ibu mama dan juga anak-anak dan sebagainya. Terima kasih. Dan juga Cynthia, kita nak berborak lama lagi tapi ini saja masa yang kita ada Ya, dan untuk Lebaran Awani pada tahun ini. Ya, kita ambil peluang juga untuk mengucapkan selamat Hari Raya Ma'al Zahir dan Batin dari seluruh warga Astro Awani. Terima kasih kerana bersama kami di Lebaran Awani. Terima kasih kepada juga mereka yang berada di barisan hadapan, mereka yang sudah berusaha sedaya upaya untuk memerangi COVID-19. Yang masih bertugas di Hari Masih Raya. bertugas di Hari Raya. Dan ingatlah, mungkin Aidilfitri ini cukup berbeza tetapi sudah pasti meninggalkan makna dan juga kenangan yang begitu mendalam kalau kita bijak untuk mengambil hikmahnya seperti mana cerita Ashraf tadi. Sekian saja saya Zulfitri Yusof bersama dengan kru penerbitan Keluarga Besar Astro Awani. Dan saya Cynthia Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi, selamat Hari Raya.